غير المغضوب عليهم صواب. Empat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kerana anugerah dan memberikan azab kerana keadilan. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa isbatuhu wa isabatuhu ta'ala lil muti' fadlun minhu wa ikabuhu lil 'asi adlun minhu iz la tanfa'uhu ta'ala ta'atun wala tadurruhu ma'siyatun li'annahu nafi' ad-dar. Wa isabatuhu ta'ala, dan bermula memberi pahala, memberikan ganjaran besar oleh Allah Ta'ala lil muti'i, bagi orang yang taat. Jadi isabah Allah Ta'ala pada orang muti', Tuhan berikan pahala tu apa tu? Itu fadlun minallah, itu semata-mata limpah kurnia dia. Ya, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan satu kewajipan kepada dia mana. Satu. Kemudian wa iqabuhu lil 'asi, dan azab pula kepada ahli maksiat. Tuan baling dia masuk benam dalam neraka Jahannam. Itu apa tu? Adlun minhu, ialah keadilan daripada dia. Iaitu azab bagi ahli maksiat itu adil. Tuhan berikan ganjaran pahala yang besar kepada ahli taat, itu fadlun, ya fadli dia. Habis. Sebab apa dia gitu? Iz la tanfa'uhu ta'ala ta'ah, kerana tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala, akan dia Ta'ala, ta'atun oleh ta'at, fa'il belakang, kerana tidak memberi manfaat akan dia, tu maf'ul muqaddam, Ta'ala ta'atun oleh ta'at, ya, kerana tidak memberi manfaat akan dia Ta'ala oleh ta'at. Manakala memberi manfaat bermakna apa? Nakis lah dan kurang lagi. Sebab itu semua kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Tuhan dia tidak memberi manfaat akan dia oleh ta'at. Dalam hadis yang panjang kan, kalau satu dunia ni makhluk pakai taat ke Tuhan, seorang pun tak ada derhaka, sedikit pun tidak menambahkan martabat ketinggian Tuhan. Sebab sudah cukup, ya. Kalau bertambah aja maknanya asal kurang. Mafhum dari ada ziyadah bermakna dia kurang. Sebab tu Tuhan tidak bertambah sedikit, sebab dia sudah cukup sempurna. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Kalau sekiranya satu dunia daripada awal sampai akhir umur dunia semua pakat lawan Tuhan, sedikit pun tidak menjejaskan ketinggian martabat ni. Lawan macam mana pun, ya, dia kekal. Sebab maknanya apa? Taat dan maksiat yang dilakukan oleh hamba kembali kepada hamba balik, bukan kembali pada Tuhan. Tidak lebih taat orang ramai naik lagi hebat Tuhan, bukan. Itu manusia, ya. Bila pilihan raya menang, banyak pula dia punya apa, majoriti naik sikit. Yang ni pula lawan, kalau lah deposit pun hilang, tenggelam terus. Itu makhluk dan, ya, itu makhluk. Tuhan bukan begitu. Sebab dia sudah kamal, jamal yang hakiki. Dia tidak perlu kepada pertambahan. Kalau ada pertambahan, boleh menerima yang macam kita boleh. Pertambahan boleh terima, berapa banyak pun kita terima, sebab kita ni fakir, ya, berhajat. Allah Ta'ala dia tak berhajat, ya. Kemudian wala tadurruhu, dan tidak memberi mudarat akan dia maksiatun oleh maksiat. Buatlah maksiat satu dunia melawan Tuhan, tak menjejakkan sikit pun martabat dia, ya, sebab dia maha sempurna.
Sebab apa jadi gitu? Dia annahu, kena bahawasanya Allah Ta'ala ni an-nafi', dia yang memberi manfaat, bukan dia mengambil manfaat. Dia memberi manfaat, yang menerima manfaat kita. Ad-dar, dia yang mendatangkan mudarat. Jadi manfaat mudarat hakiki, hakikat dia adalah dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Faham makna ketuhanan, tidak ada satu benda boleh terlepas dari Tuhan. Ya, tak ada benda boleh lepas dari Tuhan. Sebab kalau ada benda boleh lepas dari Tuhan, walaupun sikit besar zarah, jawab dia batal makna ketuhanan. Ya, dia pergi situ tu. Kalau batal makna ketuhanan, jadi dia apa? Satu makhluk pun tak ada lah. Satu makhluk pun tak ada. Baik yang boleh mengada dan meniada. Ijad wal i'dam, mesti syarat dia apa? Yang boleh buat sedemikian ialah zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Kalau bukan Tuhan, dia tak boleh buat. Kita contoh boleh buat. Siapa manusia boleh memberi perancangan dia, mana mentaksis, menentukan masa depan, siapa boleh? Kalau manusia boleh, wah, tak ada seorang nak mati dan semua nak hidup lama. Semua kalau boleh nak tongkat langit dan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan yang Muhammad SAW, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sebenarnya kematian yang manusia nak lari pada dia, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu. Tak usah lari lah, dia makin dekat maknanya. Sebab tu manusia tak tolak sakit di kita, boleh tolak? Tak boleh. Mudarat yang berbagai-bagai risiko, berbagai-bagai mudarah, berbagai-bagai masaib, musibah, siapa boleh tolak? Tak ada siapa boleh tolak. Ya, sebab tu dia ad-dar, begitu an-nafi', segala manfaat kalau diberi tak ada siapa boleh tolak. Mudarat pun kalau dihantar tak ada siapa boleh tolak. Itulah maknanya kesempurnaan, kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Sebab dia sendiri, dia annahu, bahawasanya Ta'ala tu an-nafi', itu nama dia. An-nafi' ismun minal asma', satu nama daripada segala nama asma' dia. Dan itu ad-dar. Sebab kita pandang tajalli juga. Ini segi etikat. Kalau segi sufi, dia tajalli, dia pandang an-nafi' semua ada. Asal asma' dia tu, penunjukkan asma' tu pada semua makhluk. Yang kita dapat manfaat tu, manfaat ni siapa dia bagi tu? Dia lah. Kan orang lain siapa lagi kan? Makhluk ni badan bayang. Bayang apa ada kan? Bayang boleh angkat satu barang, objek. Terus angkat barang sekilo tu boleh buat. Dia pun tak boleh bergerak kalau orang tak gerak ni. Ya, itu maksudnya. Jadi kita ni adalah bayang Allah Ta'ala. Apa bayang Tuhan? Membayangi maknanya apa? Menjadi dalil yang menunjuk, bukan bayang-bayang macam kita dengan bayang ni kan. Ya, sebab ni semua bertempat makhluk. Itu maksudnya. Maknanya membayangi, menunjuk, menzahirkan kewujudan dan bersifat nyata dengan segala kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Itu dia. Terselah pada semua makhluk ni, pada diri kita sendiri, tanda yang jelas, ya, dia memiliki segala sifat kesempurnaan dan memiliki segala asma' yang sempurna, hebat-hebat. Maka dia terjadikan nama dia. Ada terjadi sifat, ada terjadi asma', ada terjadi maknanya af'al itulah. Dan dia ada pentajalian, pembukaan. Bila dia buka, boleh pergi. Kata buka, dia jam ni. Dan tak terbuka hijab ni macam katak bawah tempurung dan dia kenal alam mulki, alam ni kan ramai kapi pun kenal. Dia nak pergi alam sana tu, ya, alamil malakut jabarut, yang mana rohani dia tu berhadap tawajuh ke sana. Tu dia naik alam tu lah, bukan terbang badan-badan kita kan. Tu yang boleh naik kata tu Rasulullah SAW ni. Ni mi'raj roh lagi, maknanya tangkapan rohani kita. Dia kalau misalnya mudah macam seorang kan, bila dia kuat tarikan dengan satu benda, ya, maka dia ingat pun dia termenung, tertepuk, hei kau ingat, macam tu. Dia ingat kawan dia masa-masa dia pergi Mekah, masa dia mengaji luar negara, misalnya kata ingat soalan dia bersama pada jasad dekat sini. Itu sikit daripada bayangan, ya, orang mendapat kesan tajalli yang terbuka. Ya, mana abdanuhum ma'al halak wa arwahuhum ma'arrab.
jasad mereka bersama makhluk, rohani mereka dengan Tuhan. Itu Imam Arad. Baru bila mengalami fana, jazbah tu semua termasuk kan, itu buka semua sikit-sikit kita dapat. Itu yang dia rasa lain macam hilang. Dia nak tahu kita dapat benda ni hilang tu, yang lain tak ada rasa dah. Makhluk ni kita pandang kosong, tak ada benda. Dan ada sentuhan dalam lazat. Pada kata kosong tak ada rasa apa, itu khayal ni. Dia mesti ada lazat. Kelazatan tu mesti dapat bila kita padamkan pandangan makhluk dalam qalbi. Maka lazat apa? Lazat qalbi, bukan lazat jasad. Ya, sufi tak bincang jasad ni. Jasad pun nak bincang ni, baling dalam liang lahat dia suh. Kan, bincang yang dalam tu hakikatul insan, hakikat diri dia. Dia yang boleh menangkap, boleh mengambil manfaat, boleh menerima kurnia-kurnia besar daripada futuhat, ya, fuyudat, anwar dan sebagainya. Habis terjemah di ganjaran pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengerjakan ketaatan adalah tu apa? Kurniaan daripada, bukan satu kewajipan dia, kurnia dia. Sementara azab seksa pula diberikan kepada orang yang mengerjakan maksiat adalah keadilan. Itu adalah keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya dia azab dari itu adalah atas dasar adil, ya. Dia azab atas dasar adil. Adapun dia beri tadi atas dasar fadli, kurnia. Semata-mata kurnia tadi. Dia dapat diterima, kabul amalan kita, itu fadlillah. Kalau dia guna adli, takut tak terima, dia tolak, dia sampah aja habis. Kau nak pahala apa lagi? Dia kata atas dunia aku dah bagi semua. Orang susah kau senang, anak orang tak cerdik, kau anak kau cerdik-cerdik, tu habis dan tu nikmat dua. Kalau nikmat dalam ni pun 70 tahun ibadat dengan mata sebelah dah habis. Kan cerita yang masyhur Bani Israel duduk di pulau, tak tengok maksiat, tak dengar maksiat, speed ibadat siang malam. Memang rasa hebat lah. Nak masuk syurga dengan apa, tuan tanya, ngamal ni. Dia timbang nikmat mata sebelah, habis semua. Sebelah baru, belum 12 lagi. Belum mata, belum telinga, mulut, kaki, tangan, tu nikmat yang luar yang mendatang dibagi nikmat jauh. Habislah tu. Sebab kalau dia masuk tu dengan fadli, tak layak kita punya taat ni nak pergi tukar dengan syurga, Tuhan tak layak. Maknanya apa tak layak? Dari sudut mana? Dari sudut besar ni kurnia Tuhan tu mana maksudnya, ya. Itu Tuhan dah janji tu, buat amal zikir punya dapat selawat ni dapat macam ni, baca macam dapat bidadari dah macam-macam kan, dapat makanan syurga sana macam-macam. Tu sebenarnya nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan apa tu? Keredaan dia, dia reda apa dia bagi benda tu. Jadi banyak di sudut membaca tu kena faham tadi. Bila Tuhan sebut atau Rasulullah SAW sebut baca ni fadilat dia lebih, fadilat dia lebih, jangan kita nampak kepada fadilat. Bagaimana kita lah syirik dengan Tuhan. Syirik apa tu? Bukan syirik i'tikad, ya, syirik fil qasdi dia panggil. Qasad tumpuan kita tu, tawajuh kita dah lagi pada makhluk. Syurga makhluk kan Tuhan, ya. Syurga nak banding dengan Rasulullah je habis syurga. Jannatul Firdaus nak banding martabat Rasulullah je, tenggelam Jannatul Firdaus. Rasulullah ila afdalul makhlukat, makhluk paling afdal. Syurga makhluk, neraka pun makhluk. Ya, Rasulullah tu lagi hebat daripada Jannatul Firdaus. Dia ada makhluk tertinggi. Sebab tu dia dapat dengan baginda besar kan. Dia pemegang tadi tajalli dengan Tuhan. Habis ya. Jadi makna sini apa? Isabah itu bagi muti adalah fadl. Iqab bagi asi itu adil. Tuhan beri ganjaran kepada orang taat, itu adalah fadli, limpah kurnia. Dia azab itu semata adil. Itu lingkah itu je. Dan bagi dia tak ambil manfaat. Tuhan tak mengambil manfaat, ya, tidak terdapat manfaat dengan sebab taat kita. Dan tidak terkena mudarat kat Tuhan dengan maksiat kita. Bahkan Tuhan yang memberi mudarat, bukan dia yang menerima mudarat. Dia kata mudarat tu bukan Tuhan. Ya, Tuhan ni maha suci dari kekurangan. Kalau dia boleh dikurangkan, dimudaratkan, tu bukan Tuhan. Ya, habis.
Wa inna ma sesungguhnya hazihi ta'at wal ma'asi, sesungguhnya ini taat, semua taat, sekalian maksiat dipanggil apa tu? Alamatun ala annallaha yusibu wa yu'aqibu man ittasafa bihima. Aduh, nanti buatnya. Ya, sungguhnya segala taat dan maksiat tu alamat atas annallaha yusibu wa yu'aqib, bahwasanya Allah Ta'ala yusib memberi pahala, wa yu'aqib dan dia mengazab bagi siapa? Man ittasafa, bagi siapa yang bersifat bihima dengan keduanya. Apa kedua dia? Taat atau maksiat. Dia bersifat dengan benda tu, ada ganjaran bagi dia. Itu maksud dia. Dia bersifat dengan taat, dia dapat pahala, isabah. Kalau dia bersifat dengan apa? Maksiat, dia ni iqab, yang mana nak azab neraka tekan tunggu dia. Itu maknanya. Habis. Kemudian faman arada qurbah, barang siapa yang mendaki akan qurbah, akan pendampingan qalbi dia dengan Tuhannya. Kalau dia nak, maknanya dakwah dia waffaqahu, nah saya memberi taufiklah akan dia, ya, memberi taufik, ya memberi taufiknya Allah Ta'ala dia ta'ah, atau memberi taufik, waffaqah memberi taufik ia kata Allah, hu akan dia, ya akan apa? Muti' tadi, ya, li ta'ah bagi taat. Itu Tuhan jumpa kan, wala saya semua daripada dia kan. Kemudian waman arada khizlanahu, barang siapa menghendaki Allah Ta'ala khizlanahu akan khizlannya. Makna apa khizlan dia? Iaitu tinggal tolong dia. Lawan daripada maknanya taufik dipanggil khizlan. Taufik dan bantu halku kuat ta'fil abdi. Tiba-tiba lawan tak bantu dia khizlan. Dia makna dia dalam keadaan terpotong. Wa man arada khizlanahu wa bu'dahu, barang siapa yang mendaki Allah Ta'ala akan khizlannya dan bu'd, yang mana jauhnya, jadi dia apa? Khalaqa fihi, Tuhan jadikan pada abdi tadi, pada asi itu ma'al maksiyah, akan maksiat. Maksud dia yang jadikan taat, dia juga gerakkan maksiat pada hakikat dia. Dia nak menurut kembali pada apa? Kembali pada makna ketuhanan, supaya kita sedar tak ada benda boleh terlepas dari dia, ya. Terjemah dia, dan sungguhnya segala ketaatan dan kemaksiatan itu hanyalah sebagai tanda je, ya, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberi pahala dan azab seksa yang bersifat dengan keduanya. Betul tanda dia kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun ay kullul insan muyassar, itu tanda dia. Tuhan mudahkan dia. Lima khuliqalahu, bagi barang yang Tuhan sediakan dia. Kalau dia dah sediakan ahli jannah, kita tengok dia mudah je buat ibadat. Sehingga orang tengok tak penat. Orang tengok dia penat, dia tak ada rasa lazat. Itu Tuhan mudah tu, ya. Sebaliknya kalau Tuhan nakkan dia kena azab, begitu juga, ya. Kullun muyassar, tiap-tiap insan tu muyassar, dimudahkanlah dia. Lima bagi barang khuliqalahu, yang disediakan untuk dia, jadi sediakan untuk sana tu. Mana kalau sedia sana ahli syurga, ada tengok dia ibadat dia taat, laju, sedap, ringan, manis. Kalau dia ahli neraka, dia laju jual maksiat, ya, macam-macam dalam mulut dia keluar macam-macam. Tu kadang-kadang pelik-pelik dia tu kan. Kalau semua nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka pula? Kurang hajau. Itu memang murtad dia kat situ. Ada pula siapa dia buat main-main, kita buat maksiat habis-habis, besok Tuhan dah geram, dia baling terlepas gitu. Kurang hajau cakap. Dia cakap dia murtad dan cakap buat menghina, mempermain-mainkan. Ada malaikat kait dia bernama dalam siapa tahu. Ya, wa in min syai'in illa wariduha, tak ada seorang pun melainkan lalu atau sirat. Bila atas sirat ada kala lip, ada tukang kait. Siapa yang kait? Ya, bukan orang kait kelapa sawit tu. Ni malaikat kait ni. Siapa yang kena kait? Orang yang merelakan diri dia dikait oleh maksiat atas dunia, dan dia tak sempat bertobat habis awak ni. Ya, memang dia kait sam selesai. Sebab tu cepat tobat. Siapa bertobat dosa dia, tamat, tuan buang kes yang pun tak kena dia kait tu. Kalau tidak, dia kena kait.
Jadi mereka yang beria dengan buat maksiat tu, seronok dia kan. Tu sebab manusia tidak akan berpeluh dua kali. Mana kalau di atas dunia dia berpeluh, ini kinayah daripada bersungguh buat amal saleh, menentaati perintah Tuhan yang benar, maka di sana dia tak akan berpeluh. Mafhum mukhalafah dia kalau atas dunia pula dia tak berpeluh, di sana dia berpeluh. Mana kalau atas dunia dia tak mau bersusah payah untuk mengumpul ataupun paling tinggi mencari redha dia. Ya, kalau peringkat awal dia kumpul taat. Ya, kalau peringkat tinggi dia berpeluh, dia susah payah dia untuk mencari mardatillah, maka di sana tak ada susah payah lagi dah. Dia dapat nikmat senikmat-nikmat. Kita tanya kita, nak susah ke nak senang dulu? Ni pepatah tu kata, susah dahulu senang kemudian. Ada tak dia? Susah dulu mana? Di dunia ni lah. Ya, menahan ibadat. Senang di sana, senang sebenarnya. Habis. Maka siapa yang ingin hampir kepada Ta'ala, nasai Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya. Awana taufik khalqu quwwatu ta'afil abd. Tuhan taufik, Tuhan jadikan kekuatan kepada hamba. Ya, kalau petunjuk itu hidayah. Ya, ada orang dapat petunjuk, tahu tapi tak dapat taufik, tak boleh buat, dia jam. Dia nak dua-dua je. Petunjuk ada, kemudian kemampuan mengerjakan taat, kemampuan meninggalkan maksiat. Itu besar. Dia nak ada dua-dua tu, baru dia selamat. Kalau tidak, dia jam. Maka siapa yang ingin hampir kepada Ta'ala, nasai Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya. Ya, dia nak je benda baik terbuka. Ya, lepas tu Tuan Guru kita Mu'alim Jawahid selalu sebut. Ya, siapa yang bercita-cita nak buat baik, dah 70 pintu Tuan buka dia. Begitu sebaliknya, siapa bercita nak buat jahat, tuan-tuan gitu, Tuan buka 70 pintu kejahatan. Maksud dia apa ni? Jangan kalbi kita terlintas benda tak baik. Kan dibuka kan nyanyi kita kan. Kan ada kan syaitan terbuat sekali, try sekali, try habis. Anyot. Macam-macam dia jadi kan. Begitulah. Dia buka hakikat dari dia semua tu. Rengka dia semua daripada dia. Maka siapa yang ingin hampir kepada Ta'ala, nasai Allah Ta'ala memberikan taufik padanya untuk mengerjakan ketaatan. Sebaliknya pula siapa yang inginkan berpaling dari Allah serta menjauhi dia, nasai Allah Ta'ala menjadikan kemaksiatan padanya. Bergelumanglah dia dalam longkang maksiat. Dan habis tu. Kalau itu fajami'ul umur, kembali pada hakikat. Jami' seluruh dan sekalian. Ya, mana umur urusan. Min af'alil khair wasyarr, daripada segala perbuatan baik dan buruk. Ya, bi khalqillahi ta'ala, itu adalah perbuatan makhluk Tuhan. Sebab apa? Li'anahu ta'ala khalaqal abd, Tuhan jadikan hamba, wa ma amalihi, dan amalnya. Dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan ma ta'malun, ma masdariyah, Tuhan perbuatan dia tu. Habis semua jadi Tuhan. Dia pandang, dia mendengar, dia bercakap, dia jalan, dia duduk, semua tu makhluk Tuhan. Kenapa kita pandang makhluk tak nampak khalik? Itu masalah dia. Ya, sebab dia tak peka. Dia tak peka, dia pekak angin. Orang kalau ada tangkapan, dia perlunya tangkapan tap, jazbah tu dia kuat. Lepas tu orang kalau dia pakar, ada tangkapan lukisan, dia tengok lukisan tu, dia tengok sains. Lukisan ni harga berapa? 25,000. Calit-calit dia kata. Orang kampung kata, apa dia calit 25,000 mahal? Ya, kau tengoklah sains dia apa bawah tu. Tu pakar pelukis kan. Itu dia punya lukisan, jangan dia carit dia beribu harga kan. Mana tengok bawah dia kenal. Itulah makna dia kenal Tuhan, dia tengok je lah, cukup. Ya, dia tengok pada alam dah nampak kebesaran keagungan Tuhan Maha Dahsyat. Kalau si buta dia tengok apa nampak kan. Bagi nikmat hanyut, bagi bala pun hanyut, biar tu bungkus. Ya, ada manusia dia bagi nikmat, yang cerdik bagi nikmat dia malu dengan Tuhan, terus dia taat. Itu yang cerdik. Yang kedua, dia leka bila kena maksiat, baru dia buat, tu boleh tahan lagi. Yang tak boleh pakai dua benda hafal tak dia. Tuhan beri pun dia hanyut, Tuhan tarik pun dia tenggelam tu apa tadi. Sebab tu dalam dua keadaan kita mesti ada. Yang cantik dua keadaan, dia kenal Tuhan dalam dua keadaan. Ya, nikmat dan bala. Dalam nikmat dia kenal Tuhan, dalam bala pun dia kenal Tuhan. Itu cantik. Mata a'taka asyhadaka birrah
wa mata mana'ak ashhadaka qahra bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Itu berjantik. Mata atak bila diberi kamu nikmat ashhadaka birra, dia tayangkan kita, dia suruh kita syuhud musyahadah akan nama dia albir minal asma, ya, satu nama albir, mana pemberi ihsan nikmat yang besar. Mata mana'ak bila dia blok aja sebenarnya apa, ashhadaka qahra, dia menayangkan supaya kita syuhud akan qahar, nama dia maha keras. Ya, dan dua keadaan kita kenal, ya, dua keadaan tu cukupnya. Matan ni besar dan pendek Ibn Atak bagi, tapi dia punya makna besar tu, ya, sebab kita sentiasa berpusing dalam dua, nikmat bala, nikmat bala, ya, cuma dipecahkan lagi oleh ulama, nikmat dua dan bala dua, nikmat dunia akhirat, nikmat bala akhirat, dunia dan akhirat, ya. Sebab tu dia kata dalam hukum hukmil waqt, hukum waktu dia ada empat. Manusia tak akan lepas daripada salah satu dari empat perkara ni tiap-tiap nafas dia, sama ada dia duduk dalam taat atau duduk dalam maksiat, dia duduk dalam nikmat atau dia sedang diuji dengan bala. Waduh, tak ada lagi, mesti ada tiap saat. Maka hukum tu menuntut kita kena ejas dengan betul. Bila dapat je taat, wajib bagi kita memandang tu kurnia Tuhan dan syukur pada dia, jangan pandang diri kita. Bila kena je maksiat, wajib syariat menuntut taubat dan memandang akan qahrillah, ya, memandang qahar nama Tuhan. Dia kata kena, lebay pun kena, wali pun kena, dan yang tak kena yang dijaga yang nafsu. Jawab dia ar-rasul, Nabi dan Rasul tu ada maksum. Betul juga nikmat, dia nampak nikmat, nampak kurnia dia, syukur, guna kepada jalan ta'ala, jangan guna jalan maksiat. Dan bila kena maksiat, apa dia tuntut? Wajib cepat dia bertaubat dan pandang itu qahri Tuhan ni. Itu saja, dia tak ada lagi tu. Maknanya apa tu? Itulah Mati berkata uhibbu an urifa khalaqal haq, aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan sesuatu supaya dia kenal aku. Dan mengenal Tuhan tak boleh lagi. Dan tiap saat kita tak lepas daripada apa, taat atau maksiat, nikmat atau balik. Tiap-tiap saat, tiap-tiap nafas, maka kenal Tuhan dalam tiap-tiap nafas dan saat. Itulah fi kulli lamhatin wa nafasin. Dan nak kenal ketuhanan dia, rasakan dalam tiap-tiap nafas kita, tiap-tiap lamha kelipan mata. Sebab dalam tiap-tiap nafas tu ditayang semua tu. Full time ditayangkan nama dia Al-Qahar, ya. Dan ditayangkan nama dia apa? Iaitu Al-Bir. Semua tu kalau Qahar dimasuk pada apa? Jamal. Kalau Bir dimasuk pada Jamal. Kalau Qahar masuk pada jalan. Ulama pecahkan dua tu. Sifat kelembutan, kasih sayang, belas kasihan, ya, kasih sayang Tuhan, dan satu lagi sifat kekerasan. Dua-dua itu ditajalli tu, ya. Bagi orang cerdik, dia dapat nikmat, dia dah malu, dah tunduk. Kadang orang degil, dah kena nikmat, boleh ke Tuan sentap dia dengan bala lah, faham, boleh terperanjat, itu boleh tahan lagi. Ada kena bala apa, dia tak nampak tu habis. Jenis khatamallahu ala qulubihim, habis Tuan mati hati dia. Allah Dikaulihi azza wa jalla wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'ala menjadi kamu dan perbuatan sekalian kamu. Dan inilah memberi maksud bahawa segala perkara baik dan jahat yang terjadi adalah perbuatan Allah, mana af'al Tuhan. Semua itu adalah af'al, makna perbuatan Allah, taksis iradat dia dan taksirul qudrah, perbuatan dia. Kerana dia yang menjadikan, ya, dia menjadikan hamba dan juga menjadikan apa yang diperbuat oleh mereka itu hamba. Tuhan jadikan kita dan perbuatan kita semua dia. Bukan Tuhan jadikan kita kemudian diberi kuasa kat kita, kita buat benda tu, tak boleh. Itu pahaman Mu'tazilah, Jabariyah, ya, Qadariyah, Mu'tazilah. Ya, dia etikat Tuhan beri kat dia kekuatan, dengan kuat tu dia ijaz. Maka ulama kata kufur, setengah ulama kata fasik, ya. Sebab apa? Ada lagi nisbah kepada Tuhan beri kat dia. Kita pun tak sedap benda ni. Yang sedap tadi kapi terus. Ya, dan dia etikat benda ni bekas. Ya. Maknanya diberi pada hamba kekuasaan, kudrah. Dengan kudrah tu dah tahu kait dengan Tuhan, dia handle sendiri. Dah macam kudrah dia kat dia tu sama dengan Tuhan tak? Kalau boleh taksir macam sama je. Sama jawab dia tu. Dia kata kapi, ulama kata kapi buat banyak ni tak pakai.
Cuma ada mereka itu nampak sedur sikit, sandar ada lagi perbuatan dari Tuhan. Itu dia kata fasik. Dia yang kita nampak kapi tu kan. Syirik kan. Maknanya ada benda pula terlepas daripada Tuhan. Mana boleh? Tak ada satu benda yang terlepas dari Allah Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini lebih jelas ni. Allah Ta'ala jadikan kamu wa ma ta'malun, amalkum, mana segala perbuatan kita dia jadikan. Habis. Itulah makna Tuhan. Apa makna Tuhan? Benda lain tak terlepas pada dia. Dia memiliki. Ya. Kalau dalam petani tu usulnya panggil Tuan punya. Segala-gala dia punya, dia punya. Dia berdasarkan firman-Nya yang bermaksud tadi, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, atau menjadikan kamu dan perbuatan kamu kerjakan. Kita kena zikir, kena riadah, mujahadah, latih, muhasabah, murakabah sampai musyahadah diterasa. Dia berjalan tu dirasa dari Allah. Tu okey tu. Dia berjalan, dia bercakap, dia rasa dari Allah. Dia menulis dari Allah. Satu orang wali kan, saya jumpa dia. Dia kata, aku ikhtisarkan kitab Futuhatul Makkiyah dalam keadaan aku mengalami ghalabatus syuhud. Dia bergerak, dia jalan, dia rasa kalam tu jalan. Kita berjalan kalam, kita nampak kita. Wah ni, idea pula. Ni idea anak cukup baik. Habis orang tu bangun, dia panggil apa tuan tu? Kita dia terpotong dengan Tuhan. Ya, dengan afal dia. Lepas tu karamkan afal kita dalam madang afal dia. Ya, karamkan kita punya sifat dalam madang sifat dia. Baru dibuka. Dia karam dia pam. Ya, mana fana tu dibuka. Ya, itu dia kata fana tu permulaan. As-sayru billahi la yakun illa ba'dal fana. Jalan Tuhan tak akan berlaku melainkan fana. Lagi dia sedar, dia lagi hebat. Waktu naik lagi dan waktu dia kan tembak dengan zikir. Tembak dengan zikir, memandang kebesaran dia. Dia pandang kebesaran tepat, confirm kita akan rasa habis, hancur lemah. Dia akan rasa tu. Kalau tak tepat, tak boleh. Dia tepat, dia zam, potong habis. Ya, akan adam, dia panggil terhapus, tertiada semua tu. Waktu itu berdapat nur, Tuhan akan bukakan nur murakabah wal musyahadah. Kemudian summakal wa mimma yajibu i'tiqaduhu. Sehingga pada barang i'tiqad itu melihat Allah Ta'ala di akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Allah Karim. Ada makan orang jiwa makan. Allah